Selamat pagi, salam sejahtera bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dan kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat. Satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan juga memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan bagaimana realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Dan segmen realiti rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, dalam sejak pemerintahan ataupun sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, sekolah dan institusi pengajian tinggi tidak dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Dalam ketika mana institusi ini tidak beroperasi, jadi proses pembelajaran dan pengajaran harus berjalan seperti biasa. Dan bagi memastikan pelajar terus dapat mencambah ilmu mereka, cara yang boleh diakses mereka adalah menggunakan bentuk pembelajaran atas talian ataupun e-learning dan juga buku digital interaktif ataupun dipanggil sebagai e-book. Dan melihat kepada keadaan semasa ini, sebuah syarikat eCentral.com tampil menghulurkan solusi memberi akses percuma kepada pelajar memuat turun e-book ini secara percuma, Nela. Ya, dan e-buku Digital Interaktif Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik ataupun STEM dan juga diberi nama STEM at Home ini memberi fokus kepada pembelajaran melalui eksperimen dan juga pemahaman sains. Dan untuk itu kita akan terus bersama pengarah urusan eCentral e-book Store, Syed Faiz Al-Shahab yang sudah bersedia bersama kami menerusi Skype. Selamat pagi, terima kasih bersama kami. Selamat pagi. Baik, terima kasih ya. Kita nak teruskan mulakan perbincangan kita pagi ini dan boleh terangkan serba sedikit mengenai e-book interaktif dan juga STEM at Home ini kepada penonton kita. Okey, STEM at Home ni tujuan dia adalah untuk kita memperkenalkan kejuruteraan kepada murid-murid pada usia yang lebih muda lah. Sebab selalunya kita ni bila kita nak fikirkan tentang apa yang kita nak lakukan di dalam kerjaya kita tunggu sampai kita masuk ke universiti. Tapi ini kita memberikan pendedahan dari peringkat yang lebih awal melalui eksperimen-eksperimen yang mudah dan murah untuk dilakukan. Problem solving skills tu lah. Menggunakan paperclip, menggunakan tutup botol, getah dan sebagainya. Saya rasa perkara yang paling mahal di situ adalah gam tembak yang mungkin berbelas ringgit lah harganya, tapi itu pun optional. Kita boleh gunakan alternatif lain untuk membangunkan projek-projek STEM ini. Baik, Faiz, kita tengok kepada aktiviti-aktiviti ni, aktiviti eksperimen ni agaknya sasaran kepada pelajar berumur berapa yang sesuai untuk STEM at Home ni? Okey, kita punya saranan lah adalah untuk kedua-dua ya, SK dengan SMK, sekolah rendah dengan sekolah menengah. Kalau sekolah rendahnya, kalau murid-murid nak lakukan eksperimen ni, dia perlukan bimbingan daripada ibu bapa lah ya. Tapi untuk sekolah menengah, mereka boleh melakukannya sendiri sebab dia merupakan prinsip sains. Prinsip sains ni dia cross board lah untuk semua sekali. Jadi bercakap tentang STEM at Home ini, berapa lama agaknya masa yang diambil untuk membangunkan e-book ini? Sudah lama wujud di pasaran atau baru saja dibangunkan? Tidak. E-book ni diilhamkan oleh satu kolik saya, rakan sekerja saya yang pada awalnya PKP ni pada 19 ke 20 hari bulan Mac, dia kata tak boleh lah tengok anak-anak kita ni duduk peliharaan dekat rumah kan macam tu. Jadi dia pun kata kalau kita buat aktiviti. So daripada aktiviti STEM ni yang dijadikan sebuah buku dan kita kata okey, why not kita kongsikan kepada semua rakyat Malaysia yang mahukan benda yang sama lah untuk anak-anak mereka. Baik, Faiz, kita nak lihat bagaimana dari segi STEM at Home ni ia dapat dikembangkan pada masa hadapan. Kita tahu e-book ni semakin ramai yang menggunakan e-book ni, terutamanya ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP ni orang ramai tidak mampu untuk keluar dan sebagainya untuk membeli buku dan sebagainya. Jadi saya kira e-book ni ataupun melihat kepada sambutan e-book ni bagaimana, mungkin dapat ceritakan sikit dari segi sebelum PKP dan juga semasa PKP, sambutan melihat kepada e-book ni.
saya rasa PKP ni memberi banyak peluang kepada buku elektronik sebab kalau kita tengok dari segi penggunaan kalau jualan tu dia naik 4 kali ganda ketika PKP. Tapi kalau dari segi penggunaan dia punya statistik biasa adalah dalam satu hari pengguna menggunakan platform kami aplikasi kami untuk membaca buku dan sebagainya sebanyak 700 jam satu hari. Kalau waktu sebelum PKP 700 jam, waktu ketika PKP dalam puratanya dalam 3,000 jam satu hari. So banyak perbezaan dari segi penggunaannya kerana saya rasa pengguna rasa lebih selesa menggunakan bahan-bahan dalam talian ni kerana bila dia membuat pesanan dia terus dapat, dia tak perlu melalui sistem postage dan sebagainya. Baik, Faiz, kita nak bercakap tentang akses kepada e-book dan juga pembelajaran digital secara keseluruhannya. Ini menjadi satu isu buat murid seluruh dunia ketika mengadaptasi kepada normal baharu, perlu beralih kepada platform digital untuk teruskan pembelajaran ketika berdepan dengan PKP ini. Tetapi akses kepada peranti digital, elektronik, lagi satu akses kepada capaian internet juga menjadi satu permasalahan. Jadi, Faiz sendiri yang sudah lama menceburi dalam industri e-book ini, pandangan Faiz sendiri tentang pentingnya akses kepada pembelajaran dalam talian terutamanya ketika berdepan dengan krisis seperti ini, tidak dapat pergi ke sekolah seperti biasa, pentingnya pembelajaran digital dan platform digital itu. Ya, okey. So e-learning pembelajaran digital ni kalau kita lihat pada negara-negara maju lah katakan, kita rasa macam mudah, tapi walaupun di negara maju pun tidak mudah sebegitu. Saya rasa pada 20 April Astra Awani pun ada buat sedikit kajian tentang penggunaan peranti untuk PDP di sekolah, dan kita pun dah tahu bahawa pengguna atau murid-murid yang mempunyai peralatan yang lengkap seperti komputer riba dengan peranti tablet ni tak banyak peratusannya. Yang lebih ramai adalah telefon bimbit yang lebih murah, smartphone yang lebih murah ni lah. Ini yang lebih banyak peratusannya. Jadi dalam konteks ini kita lihat juga pada capaian talian internet. Kalau kita menggunakan pendidikan melalui telecommunication broadcasting seperti Zoom dan sebagainya, benda ni paling lama kita boleh bertahan dalam 40 minit sebelum dia mempunyai gangguan dan sebagainya dalam talian internet. Jadi kalau kita lihat dalam ni, kita tak boleh menggunakan satu solution yang 100% reliant pada capaian internet sahaja ataupun yang perlukan device-device peranti-peranti yang canggih. Kita perlu lihat pada realiti hakikat sebenar. Jadi kalau kami di eCentral, kita punya kekuatan di sini adalah kandungan digital yang dimuat turun, format e-book sama ada interaktif ataupun tidak interaktif, file size-nya adalah sangat ringan dan dia serasi dengan semua screen size peranti. Ini adalah mustahak sebab kalau kita lihat pada pendidikan digital di Malaysia, kalau kita nak mengharapkan pencapaian 100% internet memang sukar. Kalau di rumah lah kalau kita nak mengharapkan semua murid-murid kita mempunyai peranti yang mahal-mahal dan yang canggih-canggih pun sukar. Jadi kita perlukan suatu solution yang membenarkan murid tu muat turun kandungan tu dengan mudah dengan dan cepat dan boleh menggunakan peranti-peranti yang tidaklah begitu mahal kosnya seperti peranti tinta yang biasa. Jadi di sini kalau kita lihat kalau inisiatif kementerian for example menyediakan buku teks dalam format PDF, dia tidak begitu merangsangkan penggunaan murid-murid kerana file size-nya yang berat, besar dan sebagainya. So walaupun benda itu ada, tapi penggunaannya tidak tinggi kerana dia tidak sesuai dengan keadaan realiti yang sedia ada, iaitu capaian internet dan juga peranti-peranti yang lebih canggih yang boleh download file size yang besar-besar seperti PDF tadi itu. Faiz, eCentral.com ni merupakan platform provider lah kepada mereka yang ingin memasarkan buku mereka ataupun e-book mereka. Jadi dapat diceritakan dari segi kekangan untuk mendapatkan buku-buku ni ataupun terutamanya kalau melihat kepada proses pembelajaran dan juga pengajaran ni, bagaimana agaknya melihat kepada kekangan? Adakah di platform eCentral sendiri menawarkan banyak buku-buku ataupun e-book yang melihat kepada pembelajaran dan juga pengajaran ataupun sekadar buku-buku seperti novel dan sebagainya?
so kita sentiasa melihat pada inisiatif pembelajaran digital ni dari konteks infrastruktur, peranti dan juga capaian communication seperti internet dan sebagainya. Kita jarang-jarang sekali membahaskan kandungan. Kandungan adalah, saya bagi pendapat kami lah, lebih mustahak dan dia merupakan kiranya kalau kita bina satu pipe tu, air yang lalu tu adalah kandungannya. So dalam konteks ini kandungan digital disediakan dalam eCentral mempunyai pelbagai dikatakan format untuk pendidikan, sama ada ia merupakan buku rujukan kepada silibus dia ada, buku dikatakan latihan, dan kita juga lebih semakin hari semakin ramai guru-guru tuition dan juga murid-murid sendiri yang membangunkan bahan dan memberi dikatakan sumbangan atau submission kepada eCentral untuk jualan. Kerana kita mempunyai satu kemudahan di mana kalau kita ada satu manuskrip ataupun bahan tak kira lah pendidikan ke ataupun bahan-bahan yang lebih konvensional, kita boleh submit kepada eCentral dan kita akan uruskan segala dikatakan permohonan EISBN secara dalam talian dan sebagainya untuk memasarkan produk itu. Ya. Faiz, kita juga nak lihat kepada aspek keberkesanan pembelajaran dalam talian ataupun e-learning ini. Saya rasalah dalam tinjauan saya sendiri, rata-rata kawan saya yang berada di universiti apabila beralih kepada online learning, mengadakan kelas atau pembelajaran dalam talian itu menerusi Zoom atau Skype dan sebagainya, mereka menghadapi sedikit kesukaran untuk fokus, untuk memberikan tumpuan secara penuh perhatian berbanding dengan face-to-face learning dalam kelas biasa. Jadi ini satu kesukaran juga buat mereka yang perlu beralih ke platform digital, tetapi dari sudut e-book pula, seperti yang dipaparkan tadi, kita paparkan visual video bagaimana STEM at home e-book ini begitu interaktif, terutamanya dengan warna-warna yang dipaparkan itu sangat menarik buat kanak-kanak. Jadi dari sudut keberkesanan, mungkin Faiz sendiri ada pandangan mengenai pros and cons tentang e-book ini. Mungkin bila gunakan peranti elektronik ini sedikit distracted, boleh buka Facebook ke, boleh buka game dan sebagainya, ada distraction juga kat situ, tapi at the same time kita tengok sangat interaktif. Jadi boleh ceritakan dari sudut keberkesanan e-book ini. Okey, dia semua terpulang kepada kita punya kebiasaan. Kalau tadi kita cerita pasal online learning, ramai pelajar yang masih tak biasa secara belajar melalui video broadcasting dan sebagainya. Samalah macam kita sekarang sedang buat temu ramah melalui Skype. Ini merupakan satu benda yang tidak biasa, tapi kita boleh jadi biasa. Sama juga dengan e-book. E-book bagi saya dia punya kelebihan dari segi kita boleh memasukkan unsur-unsur multimedia, di mana kalau pada buku cetak konvensional kita tidak boleh lakukan. Kalau kita boleh tak masukkan video dan animasi dan 3D modeling dan sebagainya, ini dapat membantu pula murid-murid yang lebih mengharapkan visualization, kurang kepada katakanlah pembacaan dan sebagainya. Sebab apa? Kita manusia ni macam-macam jenis, macam-macam keperluan dan sebagainya. So itu dari satu aspeknya. Tapi kita sebenarnya dari segi dunia digital ni, kita semuanya memerangi dikatakan masa yang telah diambil menggunakan social media. Jadi e-book ni adalah satu format yang juga hidup bersama dalam dunia social media tu, maksudnya dalam talian lah. Jadi bila dia di dalam talian tu, dia berebut masa juga dengan social media. Tapi itu merupakan satu disiplin yang kita perlu pupuk pada diri kita dan anak-anak kita, supaya bila kita menggunakan e-book itu kita fokus kepada produk dan kita padamkanlah aplikasi-aplikasi lain untuk yang akan menimbulkan gangguan itulah. Ini adalah antara perkara yang perlu juga dipikirkan oleh negara kita apabila kita memperkenalkan pendidikan digital di dalam bilik darjah nanti dalam sekolah. Ketika ini kita belum lagi sampai ke situ, tapi apabila tiba masanya kita juga perlu fikirkan bagaimana kita nak dikatakan mengawalkan penggunaan kamera katakan dalam bilik darjah dan sebagainya apabila murid-murid ini membawa
peranti masuk ke dalam sekolah. Faiz, adakah Faiz melihat ekosistem memuat turun e-book ataupun e-learning ini akan berubah pasca PKP ini? Dan kalau kita lihat sebelum ini, mungkin ramai tidak memberi perhatian kerana sekolah dan juga IPT berjalan seperti biasa. Maknanya lecturing juga berjalan seperti biasa. Jadi melihat kepada penerimaan masyarakat selepas PKP, bagaimana agaknya melihat kepada isu itu? Saya rasa perkara ni ialah PKP ni menjadi mangkin yang mempercepatkan lagi proses adoption dia. Tapi tanpa PKP pun saya rasa lambat laun akan bergerak ke arah ini juga. Kerana apabila kita mempunyai teknologi yang lebih advance, semakin hari perkara ini semakin mudah. Belum lagi nak menceritakan teknologi seperti 5G dan sebagainya. Bila 5G masuk, maka apa dikatakan last mile untuk menggunakan bahan-bahan elektronik dalam pendidikan, sama ada pendidikan sekolah rendah ataupun institut pengajian tinggi, ia menjadi lebih mudah. Bagi pendapat kami di eCentral, penggunaan e-book pada PKP ini akan kekal selepas PKP juga, sebab melalui pengalaman yang kami ada, kalau pengguna itu dia biasa menggunakan buku konvensional, buku cetak, dan dia mencuba pula menggunakan buku elektronik, dia akan berasa pelik pada mulanya. Tapi bila kita tanya dia nak guna balik tak buku cetak, dia akan cuba balik buku cetak, tapi dia akan rasa ralat juga di situ. Jadi sebenarnya format untuk buku cetak dengan buku digital ni tak jauh beza. Dia menyampaikan sajian yang sama. Jadi tak ada masalah lah untuk kita berpindah kepada digital ni, sebab kita pun memang menggunakan membaca menggunakan kita punya smartphone hari-hari. Kita baca kita punya WhatsApp message dan sebagainya melalui kaedah yang sama. Faiz, ramai juga saya rasa yang berpandangan ataupun mempunyai perspektif anggapan bahawa e-book ini satu objek yang agak mewah lah, kononnya macam luxury, sebab perlukan akses kepada peranti elektronik yang mewah dan sebagainya, mungkin menggunakan Kindle, iPad dan laptop, telefon, smartphone yang sebagainya. Tetapi sebenarnya e-book ini boleh menjimatkan kewangan dalam masa yang panjang kerana melihat kepada penjimatan kos pembelian e-book itu, kosnya lebih rendah berbanding dengan buku fizikal seperti biasa kerana kurangkan kos cetakan dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya kos pembuatan e-book ini? Adakah ia boleh menjimatkan kos penerbitan buku dalam jangka masa yang panjang, dan juga dari sudut environmental side tu juga, dari sudut alam sekitar mungkin dapat menjimatkan penggunaan kertas dan sebagainya, terutamanya dalam berdepan dengan krisis pandemik COVID-19 ini. Ada juga kesukaran mendapatkan bekalan dan sebagainya. Adakah e-book ini satu solusi ataupun solusi buat industri buku dalam jangka masa yang panjang yang lebih mampan? Apa pandangan Faiz? Ya. Okey, so kalau kita lihat pada komen yang pertama tadi itu berkenaan dikatakan e-book ini merupakan item yang luxury. Mungkin 10 tahun dahulu mungkin, kerana kita perlukan peranti yang mewah dan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang kita tidak perlu menggunakan peranti yang khusus. Kita boleh menggunakan apa-apa jenis smartphone pun boleh, yang murah pun boleh. Yang kita hanya perlu downloadkan application sahaja. So apabila kita dah muat turunkan application itu, kita boleh akses kepada semua bahan-bahan elektronik yang ada. So dari segi kos kepada pengguna pula, dia rata-rata lebih murah sedikit daripada buku cetak, kerana dia tidak melibatkan percetakan. Dia tidak melibatkan dikatakan pengedaran dan sebagainya. So dia adalah mungkin dalam 30 hingga 70% lebih murah daripada buku cetakan fizikal. Daripada penerbitannya pun dia lebih mudah kerana dia tidak melibatkan kos untuk mencetak tadi itu. Jadi bila dia tidak melibatkan kos mencetak, maka dalam dunia penerbitan buku inilah kos yang paling besar itu telah dimansuhkan. Bila dimansuhkan, maka dia lebih mudah untuk dicetak ataupun dia boleh mudah untuk terbit buku digital ni oleh sesiapa sahaja. So kita boleh menjadi seorang penerbit yang dikatakan penerbit bebas.
Itu dari segi dikatakan production e-book. Kalau dari segi untuk production e-book yang interaktif ni pula, ada kala kosnya juga agak tinggi kerana untuk kita membangunkan satu video yang cantik, yang mudah untuk difaham, grafik yang cantik, illustration dan sebagainya, itu ada kala memakan kos. So terpulang kepada berapa canggih kita punya buku interaktif tu, dia akan ditentukan oleh dikatakan aset digital yang kita nak masukkan dalam kita punya buku tadi tu. So dari segi kesesuaian kepada kita punya alam sekitar, memanglah e-book ni lebih environmental friendly. Ramai yang membahaskan bahawa e-book ni memerlukan peranti elektronik seperti smartphone, seperti tablet dan sebagainya yang menggunakan bateri. Bateri ini dia menggunakan satu chemical namanya nickel cadmium yang menyebabkan pelbagai pencemaran juga. Tapi saya punya argument di sini adalah walaupun tak ada e-book, peranti-peranti ini akan wujud juga. Jadi kita sebagai e-book ni kita hanya dikatakan menggunakan medium peranti itu, medium dunia digital ni sebagai satu format untuk kita menyediakan bahan pembacaan kepada khalayak ramai. Okey, baik. Terima kasih Syed Faiz Al-Shahab, merupakan pengarah urusan eCentral e-Bookstore, atas perkongsian sementara tadi, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.